Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah masuk 8 hari bulan Muharram 1442. Jadi sempena dengan Muharram ni ana baca kitab, nama dia Fiqhus Sirah. Kitab Fiqhus Sirah maknanya kitab yang menyebut tentang pengajaran-pengajaran iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita dah baca daripada permulaan kisah hijrah. Bagaimana Nabi kita nak berhijrah, persiapan-persiapannya sudah ada. Sampai kita di sini sudah masuk kepada siri yang ke-6, iaitu Fiqhus Sirah fi wusulihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kita akan belajar tentang sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Mana sampai Madinah tu dia sampai ke Masjid Quba dulu, lepas tu baru masuk ke Madinah. Yang kita akan baca kisah ringkasnya. Kemudian kita akan pergi kepada ada 9 pengajaran fawaid al-mustanbatah, faedah-faedah pengajaran yang kita ambil daripada kisah yang berlaku ini. Jadi para jemaah sekalian, dari sudut fakta sejarah, tanda ana petik dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau kita nak ambil dalam bab sirah ni, banyak tarikh-tarikh yang dikira khilaf. Kan kata tarikh ni kata, tapi kita ambil yang lebih dekat, dipanggil aqrab ilal bahs al-ilmi, iaitulah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dan seumpamanya. Tanda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam permulaan hijrah, dia keluar daripada rumah dia pada malam 27 Safar. Malam 27 Safar tahun yang ke-14 kenabian. Tahun yang ke-14 kenabian, ataupun kalau kita nak kira boleh kita gunakan tahun yang pertama hijrah. Tahun yang pertama hijrah. Pasal itulah dia panggil tarikh hijrah. 27 Safar bersamaan dengan 12 ataupun 13 September tahun 622. Jadi para pelajar, saya tulis maklumat-maklumat ni biar kita tahu bila Nabi kita hijrah. 622, 13 ataupun 12 September 622 bersamaan dengan 27 Safar tahun yang pertama hijrah ataupun tahun 14 kenabian. Itu tarikh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian langsung ke Gua Thawr. Gua Thawr yang terdapat di Makkah Al-Mukarramah. Kita kena ingat Thawr di Madinah ada juga. Yang kita nak Thawr di sini iaitu Thawr Al-Makki, Thawr yang berada di Mekah. Jadi alhamdulillah sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah ni saya dah tulis sebuah buku. Ni buku ni nama dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Jadi dalam buku ni alhamdulillah kita dah bincang tentang peristiwa ringkas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar, perjalanan dia, pembinaan Masjid Nabawi dan juga sejarah Madinah secara ringkasnya. Alhamdulillah. Kemudian Nabi kita berjalan beberapa hari. Sepatutnya kalau perjalanan biasa dia boleh sampai ke Madinah dalam masa 8 hari 8 malam. Tapi oleh kerana ni perjalanan luar biasa, dari rumah dia pergi ke Gua Thawr, dan Nabi kita bersembunyi dalam gua dulu. Kemudian beberapa hari kemudian Nabi kita keluar menuju ke Madinah. Usul Quba. Nabi kita tiba di Masjid Quba bila
Tanda ni. Nabi kita sampai di Masjid Quba sallallahu alaihi wasallam, tiba di Masjid Quba yaum al-Isnain. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal tahun yang ke-14 kenabian ataupun tahun pertama hijrah. Itu senang. Bersamaan dengan 23 hari bulan 9 tahun 622. 23 September 622. Maknanya dia keluar rumah tadi 3 hari lagi nak habis bulan. Kan? 13 hari bulan. Sampai dia 23, maknanya 10 hari perjalanan. Lajulah juga tu kan. Nabi kita sampai hari Isnin 8 Rabiul Awal. Masyhur orang kata hari Isnin 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, ada ahli sejarah mengatakan Nabi kita sampai di Madinah, sampai di Quba 12 Rabiul Awal. Tapi ahli falak tak setuju. Ini kita kata jadi khilaf ni. Ahli falak dia kata tak mungkin pada tahun tu berlakunya 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Mereka tak setuju. Dia kata tak mungkin. Maka Nabi kita duduk di Madinah, di Quba sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat barulah dia pergi ke Yathrib ataupun bandar Madinah sekarang. Daripada Quba ke Madinah hari Jumaat, maknanya kalau kita tengok di situ barulah jadi 12 Rabiul Awal. Cuma dia panggil nak taufik. Orang kata 12 Rabiul Awal Nabi sampai Madinah, betul. Orang kata hari Isnin, betul. Macam mana boleh betul? Hari Isnin sampai di Quba. Quba tu kita kira entrance lah, pintu masuk Madinah dah. Kan? Macam sampai Madinah dah. 12 Rabiul Awal dia sampai di bandar Madinah. Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang itu masuk dia 12 Rabiul Awal. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itu secara ringkasnya tentang wusul sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah ataupun ke Quba. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan dalam sahihnya, qala Ibn Shihab fa akhbarani Urwah bin Zubair. Urwah cerita kepada dia, ana baca cara ringkas lah kan, kalau tidak jadi panjang pula Bukhari riwayat ni panjang. Bila orang Islam ni dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dah keluar dari Mekah. Biasanya kalau keluar dari Mekah 8 hari sampai di Quba. Jadi hari yang ke-8 tu orang pakat pergi tunggu pergi tunggu sampai panas tengah hari, tak ada bayang, dia balik pergi cari tempat teduh dulu. Kebetulan tempat di mereka tunggu tu duduk di bawah rumah ataupun kebun Yahudi. Pagar dia tinggi, orang duduk berlindung di situ. Yahudi pun duduk tengok ni. Dia kata buat-buat ni duduk tengok ni kan. Duduk tengok orang duduk tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi kita sampai dengan Sayyidina Abu Bakar. Dua orang ini pakai baju putih belaka, comel. Pakai baju putih, jubah. Orang Islam panas, duduk berlindung jauh-jauh dah. Yahudi bila dia tengok, dia kata ni dah, dua orang ini inilah yang ditunggu-tunggu oleh puak-puak Arab ni. Dia pun lau, ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantazirun. Orang Arab, ketua yang kamu tunggu noh, nak sampai dah noh. Dia tak tahu mana dia tinggi, dia nampak. Fasaral muslimun, orang-orang Islam pun habis pakat mari belakang. Kau duduk jauh-jauh bila dengar, siapa dah noh? Baru pakat mari tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dengar, bila tengok Nabi habis di kampung Bani Amr bin Auf, kabbaral muslimun farahan biqudumihi, masya-Allah. Orang pakat bila tengok Nabi semua pakat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, suka tengok Nabi sampai. Pergi sambut Nabi, bergembira.
Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pusing pergi duduk di Bani Amr bin Auf. Masa tu iaitu hari Isnin daripada bulan Rabiul Awal. Sebahagian ulama sirah kata berapa bulan tadi? 8 hari bulan. Faqama Abu Bakar linnas. Nabi kita duduk, Abu Bakar berdiri. Orang duk ingat ke Abu Bakar tu Nabi? Khususnya sahabat-sahabat Ansar yang belum jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pergi jumpa, yang pergi kat bai'ah dengan Nabi, bai'atul Aqabah tu, berapa orang yang pergi kan. Jadi hak ni kenal, hak lain-lain tak kenal. Pakat duduk sambut Abu Bakar. Ahlan selamat datang. Hai. Saya nak Abu Bakar kata ni betul kau ke cara ni, cara senyum lah lain ni. Abu Bakar pun nak perkenalkan mereka macam mana, dia pun ambil kain ridak dia pergi tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teduhkan Nabi. Masa tu panas ke? Teduh Nabi, bukan ni mestilah Nabi yang diteduh tu. Maka awih pakak lagi serbu menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Sebab tu kita ni fa'arafan nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalik. Ketika itu orang pun kenal, ni Rasulullah. Pergilah dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Bani Amr bin Auf. Dalam riwayat Bukhari kata bid'a asyrata lailatan, beberapa belas malam. Maknanya dalam riwayat ni berapa belas malam. Riwayat ahli sirah yang lain yang ana nukil di sini 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat Nabi kita pergi ke Yasrib ataupun bandar Madinah sekarang. Wa assasal masjid, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengasaskan masjid allazi ussisa ala taqwa, yang berasaskan takwa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian sesalah tak kiralah berapa yang kita riwayat ni kata 14 hari ataupun kita ambil riwayat lain yang masyhur kata 4 hari tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mula bina masjid. Ada kata masjid ni belum siap, dia pergi dia mari pula kan. Sebab tu lah riwayat 14 hari ni kata tak logik, bina masjid 4 hari. Kita kata panjanglah. Tarjihat ahlus siyar panjang dalam cerita ni, kita ambil 2 riwayat senang. Mana kalau riwayat yang keempat, bermakna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik unta yang dia mari tadi pada hari Jumaat. Bila dia naik sampai di Bani Salim bin Auf, dia panggil Wadi Ranauna. Di mana Wadi Ranauna? Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi Madinah sekarang ni, ada Masjid Jum'ah. Kita duduk di Masjid Quba tu, dalam setengah kilometer nampak sebuah masjid lagi. Masjid Quba, nak pergi masjid lagi ke Masjid Nabi, tengah tu setengah kilo ada masjid. Itu dia panggil Masjid Jum'ah. Maknanya sahabat-sahabat ni, Nabi kita berhenti sampai situ masuk waktu Jumaat. Maka itulah dia panggil Jumaat yang pertama yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dirikan di Madinah. Di Mekah, nak solat Jumaat, solat seorang-seorang pun kena hentam. Tambung dengan perut unta lah macam-macam. Kalau solat Jumaat perang jawab dia. Jadi Nabi kita tangguh dulu pelaksanaan tu sampai dia di Madinah. Apabila kita dapat kuasa, dapat keamanan, maka barulah dia boleh duduk. Maka bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik kan, Nabi kita salah duduk di apa ni, di Quba tadi, dia berhenti di satu tempat, rumah Kalthum ibnul Hadam. Kalthum ni bukan perempuan, yang perempuan tu Ummu Kalthum. Kalthum ni nama laki-laki, ya, jangan bertukar. Lepas ni jangan letak nama Kalthum. Ummu Kalthum maknanya mak Kalthum. Dia Kalthum ibnul Hadam, dia ni Syekhu Bani Amr, ketua Bani Amr. Maka Nabi kita duduk di rumah dia, wahwa min batnil min Aus, dari pulang Aus. Jadi ada kata dia ni bila Nabi mari dia masuk Islam, maka Nabi kita duduk di rumah dia. Dan Nabi kita pergi bercakap dengan sahabat-sahabat dia di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad bin Khaythamah, li'annahu kana azba, dia belum tak ada isteri, tak ada keluarga. Maka Nabi selesa duduk situ sebab
Senang lah orang nak mari kumpul jumpa dengan Nabi pun rumah orang muda, orang panggil bebas. Bebas kita ni. Maka selesai itu pada hari Jumaat. Hari Jumaat tadi saya cerita Nabi kita keluar daripada Quba, pergi nak menuju ke Madinah, berhenti di kampung Wadi Ranauna. Dia panggil kampung Salim bin Auf. Sekarang ni sudah dibina sebuah masjid, nama dia Masjid Jumu'ah. Setiap kali Nabi kita lalu, orang-orang Ansar akan pegang tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, halumma ilaina ya Rasulullah, halumma ilal quwwati wal mana'ah. Mari duduk rumah kami akan jaga, kami akan kawal Nabi seperti dalam perjanjian di Aqabah dulu. Nabi jawab apa? Khallu sabilaha. Ada riwayat kata da'uha fa innaha ma'murah. Nabi kata, lepas tali unta aku ni, fa innaha ma'murah. Unta ini telah diberi arahan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Ta'ala beri kepada unta tu GPS, nak pergi letak mana Nabi di Madinah. Jangan pegang tali unta, lepas. Jadi orang apa tak kata apa, Nabi suruh lepas tali unta. Berjalanlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke tapak masjid yang ada sekarang ni dalam raudah tu. Barakat, unta pun duduk. Sebelum lagi Nabi kita bangun, unta bangun balik. Unta ni tekak dia panjang ke? Camel ni. Jadi riwayat kata unta tu duduk pusing tengkok dia. Macam kita kat GPS lah, nak betul ni waste ni. Hak mana, di mana tempat aku nak duduk ni? Dia pusing sekali lagi. Dia duduk kali yang kedua. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hazal manzil insya-Allah. Nabi kata, di sinilah tempat kita akan tinggal insya-Allah. Maknanya sudah pasti unta dah pusing dua kali nak cari lokasi di mana yang Allah Taala suruh letak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun letak. Ketika itu orang pakak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambut salam macam-macam. Kebetulan tepat dengan Nabi kita parking unta tadi, rumah yang terdekat nama rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Ayyub ni pandai, dia cerdik. Dia tengok Nabi turun, dia pun ambil unta Nabi, pergi parking depan rumah dia. Ni orang cerdik, tak payah cakap banyak. Allahu Akbar. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai daripada bercakap-cakap, Nabi pun tanya, orang pakak, ya Rasulullah duduk rumah saya. Nabi tanya, mana kenderaan aku? Unta aku duduk mana? Ayu buyutin, mana rumah keluarga kita yang paling dekat dengan tempat ni? Abu Ayyub kata, rumah saya. Rumah Abu Ayyub, ana ya Nabi Allah, haza dari wa babi, ni rumah aku tu pintu rumah. Masya Allah, tabarakallah. Kebetulan pula dia tarik unta Nabi pergi duduk rumah dia. Maka Nabi kita sallallahu beri jawapan, al-mar'u ma'a rahlihi. Dengar ni kata-kata hikmah ni, kata-kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a rahlihi, seorang itu kena duduk dengan barang-barang, dengan kenderaan dia. Jadi aku tak payah cakap banyaklah, pakai duduk rumah Abu Ayyub. Kebetulan rumah Abu Ayyub dekat. Abu Ayyub pun cerdik, tarik unta Nabi pergi parking rumah dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan As'ad bin Zurarah yang tarik dia letak situ. Wallahu alam, yang penting itu cerita suasana kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat Nabi kita duduk tu di mana? Iaitulah tanah kepunyaan dua orang anak yatim, Suhail dan Sahal. Tak tahu dia kembar ke tidak dua orang ni, tak sebut. Dia kata ghulamaini yatimaini, dua kanak-kanak yatim, nama dia Suhail dan Sahal. Ni siapa nak boleh anak ke cucu sehari dua ni, ambil nama comel ni, Sahal, Suhail. Kalau kembar comel mana? Sahal dengan Suhail, jari ada. Nah, biasa orang kembar ni Ahmad Muhammad. Kita nak buat Sahal dengan Suhail. Mari anak boleh anak kembar ni ambil tanda nama. Apa makna Sahal dengan Suhail ni? Nama mudah. Jadi orang biasanya kita buat nama mudah ni, dia pun jadi mudah kira. Orang Kelantan kata mudah kira, senang bahasa. Jadi Sahal dengan Suhail di bawah jagaan Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Bila unta berhenti tu, Nabi kata haza insya-Allah al-manzil. Ada kata hunal manzil insya-Allah. Maka Nabi kita pun panggil
dua orang kanak-kanak tadi tuan tanah. Nabi kata aku nak bina masjid di sini. Faqala, dua orang itu kata tak payah bayar Rasulullah, kami nak wakaf. Tapi oleh kerana dia kanak-kanak, yatim pula, Nabi kesian dia. Nah, fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqbalu minhuma hibatan. Nabi kata tak apa, mau bagi keizinan aja. Aku nak tanah ni. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beli tanah tadi. Ada riwayat kata dengan asyratu dananir, 10 dinar. Mimmali Abi Bakrin, duit Abu Bakar, bayar Abu Bakar tolong bayar 10 dinar. Itu di antara. Kemudian tanah tadi macam-macam ada. Ada kubur orang kafir di tanah situ. Ada tanah-tanah runtuhan bangunan, ada pokok-pokok. Maka Nabi kita perintahkan, fa'amara Rasul sallallahu alaihi wasallam biquburil musyrikin fanubisat. Nabi kata kubur-kubur orang kafir itu korek, ambil tak tolak dia, kita lain. Kita nak buat masjid sini. Wabil kharb, tanah-tanah hotok sama ni Soviet sama kan dia, rata kan dia. Pokok-pokok tama tebal molek, batang dia buat tiang masjid. Untuk belakang kan. Allahu akbar. Maka selesailah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu duduk rumah Abu Ayyub. Dan berapa lama Nabi kita tinggal di situ? Beberapa ketika. Sehinggalah dia bina masjid dulu. Buat masjid, kemudian selesai tu barulah Nabi kita buat rumah dia di belakang masjid ataupun tepi masjid tu. Ini Nabi kita selalu mengutamakan siapa? Mengutamakan binaan masjid daripada buat rumah dia dulu. Ini kita kena belajarlah. Bila stabil molek duduk, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia duduk di rumah Abu Ayyub itu, Zaid bin Harithah wa Aba Rafi' wa a'tahuma ba'iraini. Nabi kita bagi dua sahabat ni 2 ekor unta dan 500 dirham. Suruh pergi ke Mekah, pergi ambil Fatimah, Ummu Kulthum dan Ummul Mukminin Saudah. Dia orang ni belum hijrah. Nabi kata pergi ambil anak-anak dia tu dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh mari ke Madinah. Itu cerita ringkas. Kalau nak panjang, pergi buka dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, detail panjang. Oleh kerana kitab saya baca ni panggil Fiqhus Sirah. Sirah tu pendek je, yang panjangnya apa dia? Fiqh, kefahaman kita, faedah yang kita boleh faham, istimbat daripada kisah ini. Dalam kitab ini tulis 9 perkara. Kalau ada masa kita tambah jadi 10 insya-Allah. Baik, al-fawaidul mustanbatah. Faedah yang dapat kita ambil daripada peristiwa usul an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Sampainya Nabi ke Madinah ni, apakah faedah yang kita dapat? Yang pertama, tulis. Mahabbatus sahabah radhiyallahu anhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini setiap hari keluar pergi tunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tunggu setiap hari. Sehingga matahari panas, tak ada tempat teduh, dia pergi cari pokok-pokok jauh-jauh sikit duduk. Dan dia balik rumah tu bila ada hijau baru balik. Kalau tidak, pakai tunggu situ. Allahu akbar. Maka ini salah satu daripada syarat sempurnanya iman seorang itu, iaitulah dia kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. La yu'minu 'abdun, tidak benar-benar beriman seorang hamba sehingga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih disayangi oleh dia, lebih dikasihi olehnya
daripada keluarga dia, harta benda dia dan manusia seluruhnya. Itu menunjukkan sahabat ni sayang ke Nabi. Allahu Akbar. Dan kata-kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, "Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu." Aku tak tengok lagi orang Madinah ni bergembira, suka sangat-sangat, lebih daripada mereka suka gembira menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena ingatlah, kata di para ulama, apakah tanda cinta Nabi? Hari ni macam-macam orang buat tanda dah. Tulis nama Nabi, Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepek di dinding rumah, tepek di kereta, lekat di kereta, apa ada macam-macam tanda. Nah, mari zaman kita hari ni pula ambil gambar capal pula, letak atas kepala, buat macam-macam benda, letak di kain serba. Adakah itu tanda cinta? Kata ulama, mahabbatul Mustafa, tulis, tanda cinta hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'u sunnatih, iaitulah mengikut sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ajarannya dan menjauhi segala larangan. Itu baru betul-betul cinta Nabi. Kalau setakat cinta slogan-slogan, cinta main dengan gambar-gambar, lah, gambar boleh lah, siapa-siapa nak buat ya, tepek mana-mana, tapi hakikinya mengamalkan sunnah Nabi, itu tanda cinta. Yang kedua, faedah yang kedua, min khurujis sahabah radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat keluar menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat faedah bahawa disyariatkan kita menyambut kedatangan orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia, para alim ulama, kan, kita hormat mereka, boleh kita sambut. Contohnya kita kata hari ni syekh, ada syekh nak mari masjid kita ni, boleh kita tunggu sambut kedatangan dia. Pasal tu dia kata ulama itu dihormati, bukan disucikan. Itu yang kita kena ihtiram ulama, hormat. Tetapi kita tak boleh takdis ulama, mensucikan ulama tak boleh. Itu beza di antara memulia dengan mensucikan. Mana suci ni kak, hoi hok syekh buat betul belaka, itu tak boleh. Hok dia kata tu kak macam wahyu, la, itu salah. Kita kata kita hormat sangat-sangat sebab mereka sangat memahami agama ini. Jadi kita hormat. Maka itu dibenarkan kita menghormati orang-orang besar, orang tua-tua, terutama sekali dua ibu bapa kita. Kalau mari ayah kita bangun sambut dia, dah berjalan hormat. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu, jaa syaikhun, datang seorang tua, mari nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abta'al qaumu anhu. Sahabat-sahabat dia mari nak jumpa Nabi, tapi kawasan itu sempit, ramai sahabat. Hak muda-muda ni ramai. Jadi sahabat ni tak apa nak buka jalan. Tunggu dulu. Mana tak tidak beri laluan selalu. Tunggu. Fa abta'u. Faqala an-nabi sallallahu alaihi, nabi kita bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan daripada ajaran kami siapa-siapa yang tidak mengasihani kanak-kanak dan tidak memuliakan orang yang dewasa. Ini kita kena ingat, budak-budak kita kena siar dia, kasihan dia. Nak tengok budak kita boleh gosok-gosok, kita doakan dia, Allah ambitu nabatan hasanah, u'izuka bi kalimatillah min kulli syaitanin hamah. Kemudian kita doakan dia. Orang tua kita hormat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Allahu akbar. Ada pula riwayat lain kata, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syaraf kabirana. Bukan daripada ajaran kami orang yang tidak kesian, rahmat kepada kanak-kanak dan tidak mengenali kemuliaan orang tua-tua. Jadi orang tua kita nak suruh orang mulia, dia kena muliakan diri dia juga. Ni kalau ada orang tua ni dia sendiri hina diri dia. Buat apa? Semaya pun duduk pakar, tak tahu duduk mana, duduk main. Nah, hak tua tu, hak makcik-makcik ni pula tak ada tahu tu aurat, duduk main kembali gato, tukar dengan orang hak duduk dalam hutan tu, apa benda? Dan kita kena hormat diri kita, barulah dihormati oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila para sahabat mengetahui bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah,
Tadi dia dengar Nabi keluar daripada Mekah, pakak tunggu dah. Bila betul-betul sampai, Yahudi kata, haza jaddukum. Orang Arab, ketua kamu sudah sampai. Oh, pakak tengok, ya betul dah. Dua orang jalan naik unta mari. Maka mereka kabbaral muslimun, orang Islam semua bertakbir. Gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi satu adat, satu sunnah yang baik. Bila kita dapat benda-benda yang baik, benda-benda yang menggembirakan dalam isu agama ni, kita bertakbir atau kita tasbih. Kita kata Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Jadi itu di antara yang baik. Sebagaimana para sahabat juga pernah bertakbir ketika mendengar Sayyidina Umar masuk Islam. Bila kata Aslama Umar masuk Islam, sahabat bertakbir Allahu Akbar. Mana satu kemenangan bagi kita. Sebab Umar masuk Islam ni bukan main-main. Bukan dia kepala lutut juga Abu Jahal dengan Abu Lahab nak lawan dia ni. Ni kalau mari hok biasa-biasa mari, sekali aku tapah pergi buat ni. Tapi kalau dengan Umar badi celek mata, berani mari. Maka bila kita dengar mendapat kemenangan bagi pihak Islam, kita takbir. Ini satu sunnah. Contoh yang kita kata, perlawanan di antara Islam dengan bukan Islam, dengan pokok sekular lah kita dah. Tiba-tiba benar orang Islam, kita takbir. Ambil apa ni? Takbir tanda kita gembira dengan kemenangan Islam itu. Jadi alhamdulillah ini satu nikmat yang baik. Faedah yang keempat, ketika Nabi sallallahu sampai di Quba, tadi kita berapa? Hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun yang pertama, Nabi kita berhenti di rumah Kalsum ibnul Hadam. Sebab apa? Sebab dia ketua kabilah. Ketua kabilah ini juga sebagai satu penghormatan kepada tuan rumah. Tuan rumah. Maknanya kalau kita pergi dalam kampung mana-mana, pergi cari ketua kampung lah, ataupun cari imam, cari penghulu kampung. Jangan pakai pergi lilah-lilah buat kerja situ, tak boleh. Dan macam sebahagian daripada kita ni, kita masuk kampung orang nak pergi bantu rumah orang susah contohnya, tapi tidak bertemu dengan ketua kampung, imam kampung, orang-orang yang baik di kampung, itu juga kurang dari sudut adab kira bicara. Sebab kita langgar PKP dari sudut etika. Jadi nak masuk kampung orang minta izin. Tuan, saya mari ni nak bantu sahabat kita di sini, kan? Boleh saya tolong? Apa yang boleh saya bantu? Itu dia panggil adab. Tapi tiba-tiba kita mari, kadang-kadang mengguriskan perasaan orang tempatan. Kita kata ini juga satu perkara yang perlu kita kena ingat. Maka Nabi kita ajar tauqir, menghormati ketua kawasan, ketua kampung, ketua kabilah. Sepatutnya kita begitulah setiap masa kita pergi. Ni kadang-kadang tidak ni. Pasal itulah ni ibu bapa ni kadang-kadang nak mari ambil anak. Walahanya ustaz ada, wadan ada, kena jumpa. Saya nak ambil anak ni, nak ambil pelajar ni, dia ada majlis contohnya, kena lalui prosedur yang sepatutnya. Ni pakai awak lari gitu, itu kita kata itu tidak betul, tidak tepat dari sudut kira bicara ataupun adab dengan orang yang kawasan itu. Allahu Akbar. Yang kelima, kita belajar adab yang kelima ni. Husnu i'tizari Rasul sallallahu alaihi wasallam min zu'ama'i qabail Ansar. Cara Nabi kita minta maaf, minta keuzuran daripada kabilah-kabilah orang Ansar yang duk nak ajak dia pergi, ya Rasulullah halumma ilaina, ya Rasulullah mari rumah saya. Ni ya Rasulullah mari rumah saya. Ini keluarga kita. Kan Nabi kita sebelah dia Bani Najjar, keluarga dia di Madinah tu. Jadi Nabi kita nak tolak macam mana? Nak tolak macam mana? Maka Nabi kita guna satu pendekatan yang cukup lunak. Nabi kata maaf, khallu sabilaha, da'uha. Nabi kata maaflah, lepaskan tali unta aku ni, fa innaha ma'murah. Unta ini telah menerima arahan daripada Allah supaya letak aku di mana. Aku pun tak tahu nak pergi mana, unta yang bawa. Subhanallah. Ini dipanggil cara kita nak menolak dengan cara baik. Maka Nabi kata, aku pun tak tahu nak pergi mana, saya serah ya kau unta. Tapi kalau kita tak boleh kata, maaflah saya tak tahu nak pergi mana ni, GPS bawa. Kata ni tak boleh lah. GPS tu kita letak, tapi unta ni arahan daripada Allah Azza wa Jalla, kan. Kemudian bila sampai di bandar Madinah, sekali lagi Nabi kita guna pendekatan yang sama. Bila Abu Ayyub tarik unta dia ke rumah dia,
Nabi kata al-mar'u ma'a rahlihi. Nabi kata maaflah, seorang itu kena duduk sekali dengan barang dia. Jadi pasal itulah anak selalu gurau. Anak kata kita ni kalau kita tahu dah, tok guru ke, ustaz ke mari dalam ke kampung kita, dah ada ceramah ke ada apa, kita buka pintu siap-siap dah. Ustaz parking kereta sini. Oh, masuk dalam rumah kita. Mana masjid tempat ada ceramah? Tu. Jadi kalau ustaz parking rumah kita, sah dah kita boleh jamu air dia. Lambat lagi ni. Minum teh dulu. Itu dia panggil cara-cara. Kita ni dah tak tahu nak pergi parking mana tak. Maka ini adab. Ini satu kaedah yang cukup menarik untuk kita belajar dari sudut adab. Nabi kita guna i'tizar. Setengah orang ni minta maaf tak kena cara ada. Bila dia mari rumah kita, contoh kita ajak minum air tak. Oh tak mau tu tak tolak sungguh-sungguh. Padahal hanya tuan rumah tak ikhlas. Minumlah orang panggil setengah air. Makanlah sebiji dua kuih, menghormati tuan rumah. Ini sepatutnya. Ini kadang-kadang kita ni dia panggil tawaduk lebih sangat. Melampau tawaduk. Tak betul. Yang keenam, fadilatun zahiratun li Abi Ayyub. Allahu Akbar. Kelebihan yang besar Allah anugerahkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Nama dia Zaid bin Khalid. Abu Ayyub tu gelaran dia, nama dia Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Allah Taala beri kelebihan pada dia. Sebab apa? Nabi kita duduk di rumah dia, masya-Allah. Cuma timbul isu rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat. Abu Ayyub kata Rasulullah duduk atas lah, saya duduk di bawah. Nabi kata tak boleh, aku kena duduk bawah sebab tetamu ramai, orang nak jumpa. Duduk atas ni utuh rumah. Rumah dulu bukan buat dengan batu ni, dia buat dengan batu tamar. Lepas tamar buat dengan tanah, naik ramai-ramai rasa percaya kita tak? Maka Nabi kita duduk bawah. Abu Ayyub kata aku merangkak jalan atas rumah, takut mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena ingat, zaman kita duduk di bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan besar ni, tak? Kadang-kadang kita biar anak kita duduk tolak kerusi, tolak meja malam-malam tingkat atas. Kita kena ingat lantai kita atap orang. Benar tak? Lantai rumah kita tapi atap rumah orang. Dia main tolak bising apa ni? Pecah barang-barang. Jadi orang duduk tidur bawah ni, apa benda macam nak kiamat dah jadi. Ini dipanggil tidak beradabnya kita. Abu Ayyub ni siapa? Tanda tuan-tuan, Abu Ayyub ni lah salah seorang daripada sahabat yang telah mengikuti rombongan yang cuba nak pergi buka Konstantin, Istanbul di Turki. Dia cuba pergi tapi tak dapat. Akhirnya Abu Ayyub mati. Dia wasiat supaya dekatkan mayat aku ni dekat dengan kota Konstantin, supaya dia nak ambil kelebihan buka kota Konstantin yang disebut dalam hadis. Cuma hadis tu ada perbincangan ulama. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya ataupun khutbah kita tentang sejarah pembukaan Konstantin, pembukaan Istanbul. Alhamdulillah, itu kelebihan Abu Ayyub. Mati dia di sana. Ana alhamdulillah sempat pergi melawat Istanbul, Turki beberapa tahun lepas, dan kita pergi kubur masjid yang dekat masjid tu ada kubur makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Cerita Abu Ayyub ni panjanglah cerita. Bagaimana Muhammad Al-Fatih jumpa kubur Abu Ayyub. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Anak rasa tak sempat nak ulang di sini. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampainya ke Madinah, Nabi kita tak ada projek lain yang dia buat. Tidak kata buat rumah dulu, nak duduk ni. La. Badara ilal bad'i fi bina'il masjid. Nabi kita sallallahu mula bina masjid. Mula bina masjid dulu. Bahkan dia sanggup menumpang di rumah Abu Ayyub. Tidak kata buat rumah dulu lah. Siap rumah ni kita buat masjid. Tak. Rumah masjid dulu baru rumah. Kenapa? Tanda tuan-tuan. Dalam kitab kita ni dia kata ada beberapa sebab. Nabi kita guna rumah dulu sebelum masjid dulu sebelum rumah. Sebab yang pertama, ahammiyatul masjid fil Islam. Kepentingan peranan masjid dalam Islam ini. Penting yang pertama, tugas masjid ni al-wazifatut ta'abbudiyah. Tempat beribadah.
di masjid, kita duduk situ, kita solat berjamaah, beriktikaf, kan? Nah, itu dipanggil ta'abbud, duduk situ. Yang kedua, al-wazifatu taujihiyah, peranan masjid di dalam pendidikan. Jadi duduk di masjid kita boleh buat hilaqut ta'lim, kelas-kelas pengajian boleh buat. Boleh sampaikan nasihat-nasihat, mau'izah, boleh mengeluarkan fatwa, orang tanya hukum, boleh mengenali sama-sama kita, itu sahaja. Yang ketiga, peranan masjid al-wazifatul ijtimaiyah, iaitulah peranan dari sudut kemasyarakatan. Mana kita boleh buat dalam masjid ni, kita boleh jumpa orang, kan, boleh kenal, boleh tahu siapa orang susah, boleh tanya khabar, boleh merapatkan ukhuwah. Itu semua peranan masjid, ya. Maka kita tahu peranan masjid itu di antara peranan, banyak lagi peranan masjid ni. Jadi kita boleh kata 3 jenis: beribadah, bimbingan ilmu, dan juga kemasyarakatan. Kita boleh buat. Sekarang ni anda tengok, alhamdulillah, di masjid zaman kita pun ada. Di masjid dia buat orang panggil baluh ni macam zaman dulu, kan, orang sipai berah tu dalam baluh dah, baluh padi. Ada orang buat kata tabung, yang bagi mereka memerlukan, dia letak di tangga masjid, gula, beras, teh, susu. Siapa dia nak daftar nama boleh ambil, percuma. Orang nak ini dipanggil di antara kemasyarakatan. Cuma kita kena kemahlah sikit, jangan ambil barang saja suruh mari semaya kata. Ini ada setengah masjid ni ambil barang, kata solat dia, solat dia dengan Tuhan, tak boleh. Kita suruh dia mari semaya dulu, lepas solat kita tazkirah, ambil. Awak nak berah boleh, nak apa dia makannya dipersilakan. Tapi biar dia masuk dalam orang panggil dalam perangkat kita dulu, jangan biar saja. Di antaranya tugas masjid, iaitulah peranan besar salatul jamaah fil masjid. Solat berjamaah ini satu pembinaan masyarakat yang besar. Bila orang pergi masjid, kita boleh kenal dengan dia, kita boleh tengok disiplin dia, kita boleh solat berjamaah, kita boleh jaga solat kita. Masya Allah, itu dia panggil berkumpul. Tak pada dengan sunat, wajib berkumpul. Bila? Hari Jumaat dan hari raya 2 kali setahun. Perhimpunan besar-besar umat Islam dibawa semua, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, tua, yang boleh solat, yang tak boleh solat, yang perempuan, bawa semua. Sebab apa? Nak tengok umat Islam tu besar, contohnya. Tak pada masjid, kita buat di padang. Yang penting ada perhimpunan besar. Itu dia panggil peranan masjid di dalam Islam. Allahu Akbar. Seterusnya, kelebihan membina masjid, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam beberapa hadis, siapa dia membana masjidan lillah, siapa dia bina masjid kerana Allah, Allah bina mahliga dalam syurga. Masya Allah, walaupun kecil dia, kama fasiqata, seperti besar sarang burung. Kita katalah masjid kita harga 2 juta, tapi oleh kerana kita nak suruh orang masyarakat ramai boleh kongsi, kita pun pecah satu lot RM200. RM200 dengan 2 juta ni besar sarang burung sungguh, kan? Boleh beli beberapa keping bata letak situ. Alhamdulillah. Yang penting kita ada saham dalam pembinaan masjid. Baik, kita pergi kepada faedah yang ke-8. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri bekerja bersama dengan para sahabat mengangkat bata. Allah. Nabi kita angkat bata-bata berdebu habis dia. Orang kata, ya Rasulullah, rehat, kami angkat. Nabi kata, aku nak pahala semacam kamu juga. Masya Allah, tabarakallah. Yahmilu ala batnihi syarif. Nabi kita letak ni atas perut dia ni, bawa batu-bata, angkat. Itu menunjukkan yang pertama, kita masyarakat, ketua, pengikut, orang biasa, orang kampung, orang bandar, dalam bab kerja kebajikan ni jangan duduk malah. Awak lah, jangan duduk main. Awak lah, saya lah. Masing-masing kita pakat buat kerja. Dan dalam masalah ini khas menunjukkan sifat tawadhu, betapa merendah dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merendah dirinya dia, Nabi kita sangat-sangat bekerja bersama dengan orang-orang lain, berebut dia, kan. Dalam bila penat bekerja, Nabi kita baca, ataupun dalam ketika kali parik tu, Nabi kita baca
baca nasyid supaya orang panggil semangat tu, mari semangat bekerja. Yang kesembilan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bekerja bersama sahabat-sahabat membina masjid, iaitulah satu qudwah al-hasanah fil amal. Bila kita suruh orang buat benda baik, kita kena tunjuk. Jangan kita ceramah saja. Tuan-tuan, buat gini. Dia diri relax atas kerusi, goyang kaki. Kita kena juga. Kena tunjukkan kita tu musyarakah, mencertai kumpulan-kumpulan yang ramai yang duk buat kerja. Itu baru betul. Ni suruh orang saja dia duk, jangan. Tak apa. Saya dah suruh dah. Saya dah bagi arahan dah. Saya kita kata tak boleh lah saya gitu. Saya bersama di dalam masyarakat ini membina masyarakat. Dalam kitab kita ni tulis 9, saya tambah lagi satu lagi, bahawa yang ke-10, bahawa orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat-hebat ini semua akan dihormati oleh semua kaum. Orang Islamnya, orang bukan Islam, sediakan hormat belaka. Itulah tilka asyaratun kamilah, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Yahudi yang sambut Nabi ke Madinah. Tapi apa boleh buat, dia menolak dakwah Nabi sebab hasadam min indi anfusihim, kerana hasad dengki yang terpasang dalam jiwa dia, kerana hasad dia rusak. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, ini di antara kitab yang saya tulis ni, sejarah Madinah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Madinah, maka Nabi kita duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Selepas daripada itu, apa peranan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, iaitu peranan dia al-muakhah bainal muhajirin wal ansar. Sampai hijrah, sebab itulah orang sibuk ni. Dulu tak timbul sangat. Sibuk sehari dua ni ada kata-kata Nabi kita sebagai pelarian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tak boleh kata Nabi pelarian. Nampak macam pelarian lah, dia lari keluar daripada rumah dia tengah malam, pergi dalam gua saur, sembunyi di sana, kemudian lari pula nak pergi Madinah pula, ikut jalan melilau sana sini, tak ikut straight dah, macam pelarian. Tapi kita kena balik kepada konsep asal hijrah. Hijrah itu bukan pelarian. Hijrah itu satu pengorbanan, suatu jihad, suatu ibadat yang telah diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Siapa dia keluar daripada rumah dia kerana hijrah kepada Allah Taala, maka pahalanya si Allah Azza wa Jalla, kita kata itu besar. Tengok macam mana dia nak kata pelarian. Dia tengah berjalan, Surakah mari. Surakah pula minta surat dengan Nabi, suruh bagi tahu dia ni aman. Boleh. Sampai Madinah disambut begitu sekali oleh orang-orang Madinah. Dan sebelum Nabi kita ke Madinah, Nabi kita sudah jumpa, sudah buat bai'ah 2 kali di Mekah, kan? Bai'ah Al-Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua, yang mereka memang jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kawalan rapi, al-man'ah, dengan kawalan dan penjagaan yang begitu rapi. Itu janji orang Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sampai Madinah disambut yang begitu rupa, diberi tempat yang begitu baik. Bagaimana kita nak kata dia pelarian? Itu dari sudut fakta sejarah, dan dari sudut adab kira bicara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita tak sebut demikian. Kita kata Nabi berhijrah, maknanya berpindah daripada Mekah ke Madinah dengan arahan Allah Azza wa Jalla, dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, dengan satu strategi yang besar, iaitulah Allah Ta'ala nak beri kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak beri kemuliaan kepada orang Madinah. Mereka jemput Nabi, mereka beri tempat kepada Nabi, mereka telah mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh kita belajar bahawa dakwah kita ni ada kalanya tidak disambut oleh keluarga kita sendiri, bahkan orang kampung kita tak peduli mana, orang lain-lain yang akan ikut dakwah kita. Apa yang kita nak kata? Tengoklah di mana-mana pada atas dunia hari ni, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita, kadang-kadang hok mengaji pondok ni bukan orang dekat, jauh-jauh mari, orang dekat-dekat tak sampai sini. Macam dia tak percaya. Dia kata jadi apa buat mengaji pondok apa jadi, baik kita pergi atas hok lain tak standard sini, kita kata begitu kan. Maka
tidaklah kata nak banding tuan-tuan ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Cuma kita kata dari sudut fiqh sirah sudah menjadi satu sunnatul hayah, bahawa orang dekat menentang, orang jauh menyokong. Itulah kita tak boleh sekali-kali meletakkan Nabi satu level dengan pelarian-pelarian yang hanya mencari apabila ditindas di kampung dia ataupun nak mencari makan di sana sini. La, kita guna istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dengan satu pengorbanan yang besar, bukan sebagai seorang pelarian. Insya-Allah para jemaah sekalian, dalam siri yang akan datang kita akan sambung dalam tajuk al-muakhah, iaitu persaudaraan di antara muhajirin dan ansar. Insya-Allah dalam siri yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.